Alhamdulillah. Assalamualaikum Nur Adina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afifah dan juga Serina, apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah kita dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Ya Adina, tadi kita sempat juga bertanyakan ya rakan tugas kita dari daerah Belait apa pendapat masing-masing ya mengenai hak asasi manusia. Kita pun ingin mengetahui juga pendapat Adina sendiri mengenai apakah kepentingan hak asasi manusia ini. Silakan. Ya, baik, kalau bagi saya secara peribadi, hak asasi manusia ini adalah cara kita memperlakukan orang lainnya dengan adil dan juga sama. Jadi kita sebagai manusia memang memiliki hak asasi yang wajib diterima oleh sama rata ya, kerana ia milik bersama dan bukan hanya untuk golongan yang tertentu sahaja. Jadi kita berhak untuk memberikan dan juga mengeluarkan suara kita ni, pendapat, mendapatkan perlindungan, pendidikan, agama ya dan juga sebagainya. Dan bagi saya hak asasi manusia inilah yang menjadikan kita ni seorang manusia yang berprinsip dan juga bermaruah. Betul sekali ya, mempunyai prinsip dan mempunyai pegangan dengan menjaga maruah seperti yang Adina nyatakan tadi. Banyak hal yang telah pun disebut oleh Adina, pendidikan, hak asasi beragama dan ini sama rata dan saksama perlu diterima oleh segenap masyarakat ataupun hatta penduduk yang bernaung di satu-satu negara itu sendiri ya. Dan perkara ini bukan hanya orang bagi peringkat kita ni memikirkan, tapi ia memang sudah orang kata ni di-endorse ataupun dideklarasikan secara global dan melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sendiri pada tahun 1984. Baik Adina, untuk melanjuti juga pertemuan kita dalam ruangan info daerah pagi hari Jumaat ini, kita akan serahkan dulu untuk Adina bersama para penonton kita. Silakan. Ya, baik, terima kasih Serina dan juga Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam Jumaat. Alhamdulillah kita bersua pada pagi ini ya, dan terima kasih kepada Auda yang terus lagi setia menyaksikan Rampai Pagi yang kami bawakan dari daerah Tutong pada hari ini. Dan Auda, di hari Jumaat yang penuh berkah ini, didoakan semoga kita semua akan dibukakan pintu rezeki dan juga pintu kebaikannya pada hari ini dan juga hari-hari akan mendatang, dan semoga apapun perancangan Auda hari ini ia akan dipermudahkan dan juga akan dapat berjalan dengan lancar. Berada seperti biasa dalam pertemuan kita kali ini akan dikongsikan beberapa makluman berserta dengan bahan visual yang akan kita saksikan sebentar nanti. Sebelum itu ingin dikongsikan, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong masih lagi meneruskan program cuti sekolah penggal kedua, di mana esok hari Sabtu 10 Ogos 2024 akan diadakan aktiviti permainan dalam bagi kanak-kanak. Aktiviti kenali warisan kita ni, alat muzik bagi muda-mudi dan juga kempen derma darah dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Ripas ya, di mana orang ramai adalah dialurkan untuk datang ikut serta dalam kempen derma darah ini, di mana anda bolehlah terus mengunjungi ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong, di mana ia insyaAllah akan bermula seawal jam 9 pagi hingga 11.30 pagi. Manakala makluman yang seterusnya akan berlangsung kejohanan badminton terbuka daerah Tutong 2024 pada 23 Ogos sehingga 25 Ogos 2024 yang akan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tutong, di mana akan pelbagai kategori yang akan dipertandingkan dan pendaftaran masih lagi dibukakan dan akan tutup pada 11 Ogos 2024 pada hari Ahad. Jadi bagi pertanyaan lanjut mengenai pendaftaran, anda bolehlah menghubungi ke talian 8186562 ataupun 8656844 ya. Saya ulangi, 8186562 ataupun 8656844. Dan ada itu antara yang dapat dikongsikan untuk pagi ini, dan seterusnya kita akan beralih untuk ikuti satu bahan visual untuk edisinya pada pagi ini. Mari kita saksikan bersama. Di era mutakhir kini, pelbagai rintangan dan cabaran harus dilalui.
Lebih-lebih lagi buat golongan belia yang harus mengikuti perkembangan dan peredaran semasa. Kemajuan pesat sama ada dari segi teknologi, gaya hidup maupun keadaan dunia sebanyak sedikit telah memberi kesan kepada alur kehidupan para belia itu. Menyesuaikan diri di era yang pantas berubah ini adalah salah satu cara untuk menjadi seorang belia yang relevan, bukan sahaja kepada diri sendiri, malah kepada negara. Hal ini kerana golongan belialah merupakan pewaris bangsa dan negara serta yang akan menerajui pembangunan negara. Oleh itu, para belia disoran untuk terlibat dalam apa jua kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi diri, antaranya adalah dalam bidang keusahawanan. Bidang keusahawanan adalah antara bidang yang menjadi keutamaan untuk dipertingkatkan dan dimajukan di negara ini. Penglibatan belia dalam sama-sama menyahut seruan kerajaan amatlah digalakkan kerana bidang tersebut mampu untuk membantu dalam mempelbagaikan sektor perekonomian di negara ini selain dapat menjana ekonomi yang lebih dinamik dan berdaya tahan. Meski pada masa ini pembabitan golongan belia dalam bidang tersebut jelas dilihat pada ketika expo-expo dan sebagainya, juga dapat dilihat dengan tertubuhnya pelbagai syarikat-syarikat persendirian ataupun perniagaan-perniagaan yang tertumpu di rumah, yakni home-based business yang berdaftar. Namun, konsistensi dalam memastikan sesebuah perusahaan itu terus bertahan, malah berkembang maju, amatlah diperlukan agar trend peningkatan ini mampu menunjukkan perkembangan positif buat negara dalam mendepani arus perkembangan yang cepat berubah dari masa ke semasa. Tambahan lagi, dalam agama Islam juga amat mengesyorkan umatnya untuk mencuburi bidang keusahawanan kerana di dalamnya terdapat kerahmatan dan rezeki buat mereka yang benar-benar ikhlas dan jujur mencari nafkah dari sumber yang halal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada menekankan mengenai penghalalan jual beli dan menggalakkan perniagaan supaya umat Islam dapat memakmurkan dunia serta mampu menjana kekuatan ekonomi mereka. Berniaga bukan semata-mata di premis perniagaan, bahkan banyak bidang pekerjaan seperti penternakan, pertanian, pertukangan dan sebagainya yang pasti berakhir dengan urusan jual beli bagi memperoleh keuntungan hasil daripada usaha yang digembleng. Bagi para belia yang berkeinginan untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan, adalah penting untuk mereka mempunyai perancangan yang teratur, terutama dari segi modal, produk yang ingin dipasarkan, strategi pemasaran dan sebagainya. Kerana tanpa ada perancangan yang rasional dan bersistematik, dikhawatiri usaha yang dicurahkan akan berakhir dengan sia-sia. Selain itu, seseorang pengusaha itu perlulah mempunyai etika berniaga dan sifat yang tidak mudah berputus asa, rajin berusaha, bersifat benar dan jujur, di samping menerapkan nilai-nilai budi pekerti seperti hormat menghormati dan bersopan santun dalam berbicara bersama pelanggan, lebih-lebih lagi ketika berurusan jual beli. Adapun terdapat pelbagai jenis produk jualan yang dapat diniagakan. Namun bagi para pemula yang baru mengorak langkah dalam bidang keusahawanan, mungkin sahaja boleh mengikuti trend terkini bagi menimba pengalaman selain memahami selok-belok dalam dunia perusahaan. Mengkahkan sebuah kedai kopi antara yang menjadi trend terkini yang banyak dipelapori oleh golongan muda belia yang memanfaatkan kesempatan untuk menarik para penggemar kopi di negara ini menerokai variasi jualan kopi. Selain itu, meniti dunia keusahawanan dalam bidang kuliner juga merupakan trend masa ini dalam menghasilkan sesuatu produk makanan yang tampak menyelerakan dan menarik. Melaluinya, pelbagai jenis hidangan dapat diketengahkan mengikut pada kreativiti dan pengolahan bahan serta resepi tersendiri. Apa yang paling penting juga adalah sokongan dari masyarakat Kitani sendiri menyokong hasil usaha belia tempatan yang berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Dengan adanya sokongan dan dorongan positif dari orang sekeliling, pasti akan dapat menaikkan semangat dan kesungguhan para pengusaha mikro, kecil dan sederhana PMKS ini untuk terus berusaha dan kekal bermotivasi dalam bidang keusahawanan
yang semestinya bukan suatu perkara yang mudah untuk sentiasa kekal relevan dalam dunia keusahawanan, terutama dalam era yang penuh cabaran dan kompetisi ini. Alhamdulillah, kita bersyukur di negara Brunei Darussalam, pihak kerajaan sentiasa menyokong inisiatif dan penglibatan belia dalam bidang keusahawanan selaras dengan dasar belia negara dengan memberikan bengkel-bengkel maupun program-program yang mengasah dan memantapkan kemahiran belia. Tuntasnya, negara telah melihat akan peningkatan golongan usahawan belia yang semakin rancak melibatkan diri dalam dunia keusahawanan. Perkembangan yang positif ini memberi ruang buat para belia untuk meneroka peluang dan potensi dalam bidang perniagaan yang dapat dikecapi bukan sahaja di dalam negara, malah di peringkat antarabangsa. Pembabituan para belia negara dalam mewarnai bidang keusahawanan secara proaktif dan progresif sememangnya amat diperlukan negara, kerana golongan inilah merupakan generasi penerus dalam mencapai kemajuan dan transformasi negara selain memainkan peranan penting dalam memastikan pembangunan negara sentiasa terjamin dan mampu merealisasikan hasrat negara dalam mencapai wawasan negara 2035, iaitu mempunyai ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan.